Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Maka telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, moga Allah meridainya, di madrasahnya pada hari Jumaat 11 Sya'ban tahun 545 Hijriah. Diceritakan daripada Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, moga Allah merahmatinya, bahawa pada suatu hari dia pernah didatangi seorang peminta sedekah yang menanyakan sesuatu makanan daripadanya, dan kebetulan yang ada padanya hanya 10 biji telur. Dia lalu menyuruh jariahnya memberikan semua telur itu kepada peminta sedekah itu. Tetapi si jariah ini telah memberi 9 butir sahaja dan disimpannya sebutir. Pada petang hari itu, sebelum terbenam matahari, datang seorang yang lain mengetuk pintu. Bila dibuka pintu, orang itu menghulurkan pada Abdullah bin Mubarak tadi sebakul yang berisi di dalamnya telur. Bila dia kira telur di bakul itu semuanya 90 biji. Lalu dia memanggil jariahnya tadi seraya bertanya, mana lagi sebiji telur? Berapa biji yang engkau berikan kepada peminta sedekah tadi pagi? Jawab jariah, saya berikan 9 biji. Dan sebiji lagi saya simpan untuk makanan pagi kami besok. Abdullah bin Mubarak menjerit, engkau telah merugikanku 10 biji telur dari perbuatanmu itu. Demikianlah orang-orang khawas ini bermuamalah dengan Tuhan mereka. Mereka beriman dan percaya pada apa yang tersebut dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Hidup mereka semuanya dengan Al-Quran. Mereka tiada pernah melanggarnya dalam gerak-geri dan diam mereka, pengambilan dan pemberian mereka. Mereka bermuamalah dengan Tuhan mereka dan mereka mendapat untung dalam muamalah itu, serta sentiasa menetap dengan muamalah semacam itu. Mereka mendapati pintu Allah itu sentiasa terbuka, lalu mereka memasukinya, dan mereka mendapati pintu selain Allah sentiasa tertutup, lalu mereka meninggalkannya. Mereka sentiasa memuafakati Allah dalam hal ehwal selain dia, dan mereka tiada mahu memuafakati selain Allah dan hal ehwal Allah. Mereka memuafakati Allah pada membenci orang yang dibenci Allah dan pada mencintai orang yang dicintai Allah. Sebab itu ada setengah orang mengatakan sentiasa muafakati Allah, yakni bersetuju dengan Allah, redha dengan Allah dalam perkara makhluk, dan jangan muafakati makhluk dalam perkara Allah. Akan terpatah-patah siapa yang terpatah-patah, dan akan tercantum-cantum siapa yang tercantum-cantum. Kaum khusus itu sentiasa berada di pihak Allah Azza wa Jalla, menyokong Allah ke atas diri mereka sendiri dan ke atas lain Allah. Tiada dipedulikan siapa sahaja yang mencacinya. Mereka tiada takut kepada sesiapa pun dalam menunaikan batasan-batasan Allah dan mendirikan syariat Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir bawa satu kisah seorang ulama tabi'in yang terkenal yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaihi ini seorang ulama yang lahir di Turkmenistan kalau hari ini, iaitu pada tahun 118 Hijriah, dan beliau meninggal di Iraq
pada tahun 181 Hijriah. Dan kebanyakan guru beliau ialah para tabi'in, para ulama-ulama tabi'in dan juga tabi'in seperti Imam Asy-Syu'bah dan juga seperti Imam Abu Hanifah dan ramai lagi ulama-ulama yang lain. Seorang yang terkenal sebagai pakar sejarah Islam, mu'arikh, dan beliau juga ialah seorang muhaddis, yakni pakar hadis, dan beliau juga seorang faqih, yakni orang yang faham hukum hakamnya, dan seorang penyair. Dan beliau juga seorang mujahid yang terkenal dengan perjuangannya, yang sentiasa berperang dan menunggu peluang untuk berperang, yang bercita-cita untuk mati syahid. Dan beliau juga seorang yang amat pemurah, yang terkenal dengan orang kaya kerana mewarisi harta daripada ayahnya Mubarak, yang pernah kita ceritakan. Ayahnya daripada seorang penjaga kebun anggur kepada seorang jutawan yang terkenal, yang dia jujur, dia tak pernah rasa anggur yang dijaganya. Sehingga bila tuannya datang dan minta diberikan kepadanya sebiji anggur atau diberikan padanya anggur, maka didapati rasanya hamidun ataupun hamidatun, masam, hamidah. Lalu dia kata, apakah kamu tak tahu beza anggur manis dengan anggur masam? Dia kata, Mubarak, saya bukan bekerja untuk rasa anggur, saya kerja untuk jaga anggur, dan saya tidak pernah menghalalkan diri saya merasakan walau sebiji pun. Maka di situ tuannya tadi merasa orang ni orang hebat, sehingga dia mengahwinkan Mubarak ini dengan anaknya, anak tunggal wanitanya, dan mewarisi seluruh kekayaannya. Maka daripada itu Abdullah bin Mubarak mendapat kekayaan, warisan harta daripada ayahnya yang berkahwin dengan seorang perempuan yang kaya raya yang berketurunan Turki. Maka beliau Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu seorang yang suka belajar. Bukan keinginannya untuk mati dan belajar sama sebagaimana keinginannya untuk mati dan berperang, kerana mengetahui kelebihan belajar. Dan satu benda yang aneh, ketika mana minat beliau belajar ni bermula pada usianya 20-an. Umur 20 ni dia belajar sungguh-sungguh. Sama ni mungkin dia belajar ikut-ikut ayah. Bila masuk umur 20-an dia sungguh-sungguh belajar. Dan gurunya pertama ialah seorang banduan bernama Rabi' bin Anas, seorang ulama yang dipenjara oleh pemerintah zalim pada zamannya. Tetapi dia sentiasa cari helah macam mana boleh masuk penjara untuk belajar. Itu guru duduk dalam penjara. Dan Abdullah bin Mubarak mengetahui Imam Rabi' bin Anas ini orang alim besar, tapi kena penjara. Maka beliau berhelah supaya dapat masuk dalam penjara. Dan beliau masuk dalam penjara untuk mengaji ilmu hadis dan menguasainya. Sehingga beliau digelar sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, iaitu pemimpin orang Islam dalam ilmu hadis. Itu gelaran tertinggi bagi seorang ulama hadis. Dan gelaran ini yang dapat didapati oleh selain daripada Abdullah bin Mubarak ialah Imam Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadis, dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin. Ini semua ulama hadis bawah dia. Ini seorang ulama yang hebat dan dia seorang yang pemurah. Maka Syekh Abdul Qadir nak bawa satu cerita bagaimana Abdullah bin Mubarak mengajar kita semua tentang keyakinan kepada Allah. Dalam bagaimana bila kita bermuamalah dengan Allah, maka muamalah kita ialah muamalah penyerahan secara mutlak. Dengan bahasa lain, kita tak berkira-kira dengan Allah. Bila kita buat kebaikan, bila kita buat ketaatan, bila kita buat perkara yang Allah Ta'ala perintah suruh, jangan berkira. Atau jangan kita diskaunkan diri kita sendiri. Kita buat diskaun sendiri, sehingga kita akan rugi. Ceritanya bila ada seorang peminta sedekah datang rumah dia. Maka waktu itu cuma ada 10 biji telur. Maka kata Abdullah bin Mubarak, beri semua. Beri semua. Maka pembantu dia jariahnya, dia cuma beri 9 biji. Dia nak beri sebiji, tujuannya untuk dia simpan. Nanti kalau takut tuan dia nak makan. Maka
diberikan 9 biji tanpa pengetahuan Abdullah bin Mubarak. Masuk petang hari, seorang ketuk rumah, lalu hantar kepada Abdullah bin Mubarak telur. Dan memang menjadi kebiasaan mereka mendapat kemuliaan dengan memberi hadiah kepada para alim ulama. Maka hantar telur, maka Abdullah bin Mubarak dia kira telur tu. Maka dia dapati telur tu 90 biji. Maka dia mengetahui jariahnya mengelak, atau jariahnya tak buat macam disuruh. Yang sepatutnya dia akan dapat 100 biji. Kerana al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Dia berpegang teguh dengan hadis, setiap kebaikan digandakan 10 kali. Paling minimum. Minimum, bila mana kita berurusan dengan Allah, Allah ganti kita 10 kali ganda. Minimum. Sehingga kepada 700 kali ganda, sehingga kepada apa yang Allah kehendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah amat luas kurniaannya. Ini keyakinan Abdullah bin Mubarak sebagaimana nas dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dapat 90 biji, dia tak ada masalah 90 biji tu. Bukan dia ni peminat telur atau makan telur. Tapi dia melihat bagaimana orang ni tak mengikut perintah dia, yang merupakan asas keyakinan dia. Bila kita jadi main boss, jadi ketua, kita akan suruh orang kita buat sesuatu yang kita yakin benda tu. Maka orang bawah kena buat apa yang kita yakini. Kerana mereka cuma wakil. Mereka cuma wakil. Tak lebih pada itu. Maka bila Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu menyadari cuma 90 biji, dia kata, mana sebiji lagi? Berapa kamu sedekahkan pada orang yang datang pagi tadi? Lalu kata dia, saya cuma sedekah 9 biji. 1 kita simpan. Takut-takut nak makan. Lalu kata Allah Mubarak, kamu telah merugikan aku. Merugikan aku 10 biji telur. 10 kali ganda. Yang patut aku dapat 100. Baik, ungkapan kamu merugikan aku. Kita tuan-tuan sekalian, bila kita nak jadi baik, kita nak jadi soleh, maka kita saja seorang tak cukup untuk jadi soleh. Orang keliling kita akan membantu kita jadi soleh. Biar orang sekeliling kita jangan mengurangkan kebaikan kita. Kerana bila kurang kebaikan kita, maka kuranglah janji Allah pada kita. Kita nak apa yang Allah berikan kepada kita sempurna. Sebab itu orang yang kita bawa sekeliling kita, yang duduk sekeliling kita, yang bersama dengan kita, orang-orang yang akan menyempurnakan limpahan kurnia Allah kepada kita, bukan yang kurangkan. Yang asal patut kita dapat banyak kebaikan, dia berkawan dia jadi kurang kebaikan kita. Maka kita tak nak. Kita nak cari orang yang boleh menyempurnakan kebaikan. Dan kalau ada, kita boleh tegur, kita akan tegur. Sehingga saya dapat kebaikan sempurna. Sebab awak kawan saya, maka saya tak dapat jumpa, saya tak dapat kebaikan itu, kebaikan ini. Sebab awak. Maka awak kena buat sesuatu sehingga saya mendapat kesempurnaan kebaikan. Ada orang kadang-kadang, tuan-tuan, dia ni baik dengan seseorang, tapi orang ni saya katakan mengurangkan kebaikan agama dia. Mengurangkan. Kerana orang ni dia ada masalah. Maka dia mesti minta orang ni selesaikan masalah tu, supaya kebaikan agama tu ada. Kadang-kadang kita dalam rumah tangga, contoh, mungkin pasangan kita mengurangkan kebaikan kita. Maka kita kena nasihat dia. Nasihat isteri kita. Kalau isteri beritahu suami, nasihat suami. Anak-anak pun sama. Kerana bila mereka ini tidak melakukan apa yang kita suruh, maka kita memang kebaikan limpahan kurnia Allah Ta'ala itu berkurangan pada kita. Sebab dia. Sebab itu bila kita diajar oleh Rasulullah, Ar-Rafiq qabla at-tariq. Cari teman yang baik sebelum kamu melakukan perjalanan musafir. Kenapa? Supaya tidak kurang kebaikan kita dapat. Kita duduk berjalan dengan dia sampai lewat solat, dia jadi tak cakna solat. Lepas tu dia bawa restoran yang tak halal, restoran yang kafir, dia jadi tak cakna benda tu semua. Akhirnya kita akan kekurangan. Maka kita sendiri akan cari kawan-kawan yang akan menyempurnakan agama. Kita dapat solat berjemaah awal, dapat solat berjemaah, kita dapat menuntut ilmu kerana berkawan dengan dia, kita dapat bertemu dengan para ulama, kita dapat sekian-sekian. Tapi kalau seorang yang mengurangkan kebaikan kita, kita mesti minta dia selesaikan.
Maka ini kisah Abdullah Mubarak. Dan kisah ini bukanlah satu-satunya kisah. Bahkan banyak kisah yang lain yang menunjukkan kita jangan berkira dengan Allah. Satu ketika bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang sembelih kambing, dan Nabi suruh Aisyah radhiyallahu taala anha bagi-bagilah. Bagilah semua kaum keluarga, semua orang yang berkenaan. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia teringat Rasulullah SAW suka makan peha, atau disebut katif, suka makan peha. Kerana dekat peha tadi daging banyak, kerana dekat peha tak ada lemak. Peha itu tempat daging yang pejal, yang kuat. Sebab dalam anggota badan binatang, peha yang paling banyak digunakan. Dia berlari sana, berlari sini. Maka peha tadi menyimpan daging yang baik, aktif. Bila kita makan peha, kita pun aktif lah, kuat, bagus. Tak ada lemak, tak ada perkara yang kita katakan berpenyakit. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala menyimpan peha untuk Rasulullah. Kambing tadi disimpan satu peha, katif. Orang Arab panggil katif, katifuha. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam balik. Bila Rasulullah balik, Nabi tanya, ma baqiya minha, ada tak yang tinggal? Kambing tadi yang aku suruh bagi-bagi, ada tak yang tinggal? Lalu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma baqiya minha illa katifuha, yang tinggal cuma peha yang kami simpan untuk kamu ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, baqiya kulluha ghaira katifiha, yang tinggal semuanya melainkan pehanya. Apa maksud hadis ini? Bila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kambing tadi kita dah bagi semua, cuma yang tinggal, yang kekal dengan kita ialah peha. Maka jawab Rasulullah, yang kekal itu apa yang kamu berikan? Yang ni yang tak kekal. Yang bila makan jadi tahi, habis itu. Yang kamu duk beri selain daripada peha ni, itu yang kekal di sisi Allah. Maka Rasulullah SAW nak beritahu Aisyah, bila aku suruh derma, kamu derma semua. Dengan itu kamu akan dapat pahala sempurna. Jangan fikir nak simpan untuk aku atau sebagainya. Sebab ini Rasulullah suruh. Allah ma'ilah kalaulah baginda SAW kata, okey, ni kami bagi-bagi, tinggal peha untuk abang, contoh. Ni tak, bagi semua. Tapi si isteri mungkin dia berfikir sesuatu. Mungkin suami nak makan kot malam-malam, akhirnya jadi membazir. Kadang-kadang suami dah beri arahan tu bagus, beri semualah korang. Oh, saya simpan juga sikit bang, takut abang nak makan, anak-anak nak makan. Akhirnya buang dalam tong sampah. Maka kerana Rasulullah SAW suruh kepada Aisyah, dia kata beri semua. Tapi Aisyah fikir, tinggallah sikit untuk baginda SAW. Maka Nabi bila Rasulullah tanya, ma baqiya minha, apa yang kekal, apa yang ada, apa yang tinggal? Maka jawabnya, semua dah habis ya Rasulullah, cuma peha. Kata Nabi SAW, yang kekal itu semua yang kamu berikan, melainkan peha ni kita tak dapat pahala. Yang ni tak dapat. Untuk menunjukkan dalam muamalah kita dengan Allah, kita akan beri sepenuhnya. Hadiah Asma juga untuk menjelaskan, menerangkan lagi apa yang kita kisahkan. Bila Asma radhiyallahu ta'ala anha dipesan oleh Nabi SAW dengan satu pesanan yang baik. Kata baginda SAW pada Asma, la tuki fayuka alaiki. La tuki. Tuki maksudnya jangan kamu kedekut. Kalau kamu kedekut, maka Allah pun kedekut pada kamu. La tuki, jangan kedekut. Fayuka alaiki, maka kamu juga akan ditahan rezeki. Artinya kalau kita ada rezeki, jangan duk tahan-tahan. Untuk kita bagi pada orang, untuk kita sedekah, untuk kita jaga mencari kebaikan, mencari pahala, mendapat keuntungan besar. Maka pegang, ingat selalu hadis ini, la tuki, la tuki. La tuki, jangan kamu tahan lebihan harta yang kamu ada. Fayuka alaiki, maka kamu juga ditahan kurnia Allah yang patut Allah beri pada kamu. Sebab itu kata ulama, setengah kebaikan kita tak dapat, walau sepatutnya kita dapat, dek kerana setengah kebaikan yang patut kita kongsi, walau sepatutnya kita kongsi, tapi kita tak kongsi. Orang yang kongsi ilmunya, maka Allah tambah ilmu. Orang yang kongsi hartanya, Allah tambah hartanya.
Orang yang kongsi kekuatannya, Allah tambah kekuatannya. Orang yang kongsi kegembiraannya, Allah tambah kegembiraannya. Orang yang kerjanya cuba nak gembirakan orang, maka Allah gembirakan dia. Tapi orang yang kerjanya nak susahkan orang, nak sedihkan orang, Allah tambah kesedihan dia. Kita kadang-kadang hidup ni kita nak susahkan orang. Kita lupa sebenarnya kita menyusahkan diri kita. Kita kadang-kadang lupa kelebihan mengembirakan orang lain. Sebenarnya kita mengembirakan diri kita. Kalau kita temu orang, cakap benda-benda yang gembirakan dia. Kerana benda itu akan memantul balik pada kita, kita akan gembira. Jumpa je dia, kita kata, oh makin handsome awak, oh makin slim awak, maka dia juga akan gembirakan kita. Tapi kalau kita kata jumpa awak ni nampak makin gemuk sekarang, muka nampak macam tua, numpa sekian, dia pun kata, saya tengok awak pun sama juga, tua pada saya, gemuk pada saya, awak teruk pada saya. Kita mendapat pantulan itu. Kerana sebenarnya kebaikan yang kita buat untuk kita, bukan untuk orang lain. Waktu kita senyum pada orang lain, sebenarnya kita senyum untuk kita. Waktu kita bersedekah pada orang lain, kita bersedekah untuk kita. Waktu kita gembirakan orang lain, kita gembira untuk kita. Semua itu pemantulannya pada kita. Tapi kalau kita ingin buat jahat je pada orang, maka sebenarnya kita buat jahat pada diri kita sendiri. Kata dalam hadis yang lain, itu hadis Asma juga, radhiyallahu ta'ala anha. Bila Rasulullah datang jumpa Asma, lalu Nabi titipkan nasihat yang hebat ini. Nabi kata, wahai Asma, anfiqi wala tuhsi fayuhsillahu alayki wala tu'i fayu'illahu alayki. Wahai Asma, anfiqi, kalau kamu ada harta, sedekahlah. Wala tuhsi, jangan berkira-kira. Fayuhsillahu alayki, Allah pun berkira dengan kamu. Perkataan wala tuhsi maknanya jangan kamu duk simpan, tak nak bagi, maka Allah juga simpan kurniaannya, tak bagi pada kamu. Tentang kita ni, kalau nak jadi air yang mengalir, maka terus mengalirkan kebaikan. Bila kita lihat air sungai yang mengalir, maka kita tak tahu yang mana satu puncanya. Semuanya mengalir, laju. Yang depan pergi, yang kat tengah ni pergi ke depan, dan tengah ni tidak pernah lapang dan kosong, melainkan dia tu diisi. Yang ni ke depan tu sini ada. Dia katakan sentiasa mengalir. Sama juga bila kita melakukan kebaikan, tidak pernah ada kekosongan dalam hidup. Tapi bila kita hentikan kebaikan, maka kosong hidup. Lalu kata Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, wala tu'i sama makna tuki, iaitu jangan kamu ada lebihan harta, kamu halang untuk beri pada orang yang lebih memerlukan. Kalau kita tak lebih, lain cerita. Ni kita ada lebih. Alhamdulillah lebih, saya lebih banyak ni. Saya lebih masa, saya lebih tenaga, saya lebih harta, saya lebih itu ini. Maka yang lebih kita mula nak berkongsi. Kita mula cari siapa perlu, siapa nak. Kita tak nak simpan. Kita tak nak buat store kita besar-besar kat rumah, sebab apa? Nak simpan. Daripada kita simpan barang dalam store, baik kita beri ke orang. Kadang-kadang apa yang kita simpan tu boleh digunakan, bukan elok, tapi kita dah mengamalkan mazhab simpan. Tak dalam store. Ni balik rumah, cek balik store. Bila cek, ya Allah, ada basikal elok lagi, boleh bagi ke orang. Basikal kita lama dah tak berkayuh, nak simpan juga. Simpan buat apa? Berilah ke orang supaya orang dapat pahala. Nak simpan. Kita pun dah tak boleh kayuh dah. Jalan pun tak larat. Cek dalam tu nampak ada bekas air banyak. Kita pun dah tak buat jamuang dah sekarang. Makan kedai, makan kat talaki, jamuang tak ada. Ni barang-barang jamuang ni beri ke orang lah. Daripada bazir itu buruk, pecah plastik ni, beri ke orang. Cek dalam tu, oh buai anak kita ada lagi. Buai anak. Kita memang tak ada harapan nak beranak lah. Padahal kalau suami kita nak kahwin lagi, tapi payah sikit lah nak bagi. Jadi kalau tak nak, beri buai tu ke lain. Beri buai, cari siapa yang ada anak kecil, ambil ni buai anak saya dulu. Kadang-kadang baby apa ni, sick baby yang dalam kereta, beli dulu 200, 300. Kita dah tak guna, tak ada anak kecil, takkan nak tak isteri kita dalam tu. Kita ambil, beri pada orang lain. Tuan-tuan, sebab itu bila Rasulullah SAW sebut
Siapa yang ada lebih ni, beri pada ni. Siapa lebih ni, beri pada ni. Sehingga kata para sahabat, kami nampak yang lebih-lebih ni bukan hak kami. Bila lebih dia bukan hak kami. Kita kadang-kadang adalah kenderaan langsung tak guna. Duk buruk kat situ. Beri korang lah. Supaya dia mungkin boleh beri manfaat. Daripada kita biar buruk, tak apalah Ustaz, kenangan. Kenangan tak mendatangkan pahala buat apa. Biar. Kalau solusi, kalau umat Islam buat macam ni, maka kita sebenarnya telah menyelesaikan masalah kefakiran, masalah apa yang kita sebut sebagai keperluan umat. Kami masih ingat apa yang disebut oleh guru kami waktu kami belajar kitab Maqasidus Syariah. Kata guru kami, Al-Misawi, bukan Musawi, Misawi, beliau berkata pada kami, dia isunya sebenarnya bukan masalah miskin kaya. Isunya ialah masalah perkongsian. Maksudnya, bila Allah Ta'ala adakan dalam tabaqat, dalam hierarki manusia ataupun bahagian-bahagian manusia ini, kita ada orang kaya, kita ada orang miskin. Sebenarnya tak ada isu orang miskin tu. Dan tak ada isu kita nak selesaikan, nak jadi kaum miskin tu kaya. Bukan itu isu dia. Kerana ini akan terus menjadi fitrah manusia. Akan ada orang kaya, akan ada orang miskin, akan ada orang cerdik, ada orang kurang cerdik, akan ada orang tinggi, akan ada orang rendah, akan ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Itu adalah suatu benda yang disebut sunnatullah yang Allah Ta'ala ciptakan pada manusia. Kenapa? Allah Ta'ala nak wujudkan perkongsian. Kalau sekiranya orang kaya, dia berkongsi nikmatnya cukup. Orang miskin tak fikir pun nak jadi kaya. Kerana mereka sudah berkongsi nikmat. Bayangkan orang miskin dia boleh makan apa yang dimakan oleh orang kaya. Tak boleh makan hasil belanja. Apakah orang miskin bercita-cita nak jadi kaya? Tak perlu. Saya dapat berkongsi nikmat dengan dia. Tuan-tuan kita, bila orang kaya tumpangkan kita naik kendang, kita pun dah tak fikir beli kereta buat apa. Cukup kita dah boleh naik kereta dia. Alhamdulillah. Maka kalau orang kaya berkongsi nikmat sudah cukup, orang miskin tak akan cita-cita nak jadi kaya. Dan orang kaya pun dapat menambahkan rasa gembiranya. Dan dia nampak fungsi harta bendanya. Dia nampak. Dia boleh dapat pahala yang banyak. Maka ia bukan isu kaya miskin, tapi isu bagaimana kita nak berkongsi. Dan kalau kita boleh berkongsi, maka semua akan redha dengan kehidupan dia. Orang sakit, bukan isu dia nak sihat. Bila mana kita menziarahinya, maka dia jaga seseronok. Kadang-kadang dia kata, bagus juga sakit ramai orang ziarah. Tidak, tak ada orang nak ziarah saya. Di situ dia melihat bagaimana apa yang kita sebut sebagai ta'awun, saling bantu-membantu manusia. Maka orang perempuan dia tak payah nak jadi lelaki bila dia dibantu oleh lelaki. Orang lelaki tak payah nak fikir jadi perempuan. Bila perempuan ini membantu lelaki, maka kita saling memerlukan tanpa kita perlu mengubah keadaan kita. Artinya saya sebut tadi, orang miskin tak perlu fikir pun nak dikaya. Kalau dapat rezeki kaya itu hal lain. Dia tak ada rasa tak redha setiap hari. Kenapa aku miskin? Kenapa aku susah? Kenapa aku begini? Bila mana orang kaya ini berkongsi nikmat, dia pun rasa tenang. Dia tak ada apa-apa masalah. Orang sakit tak ada fikir kenapa aku sakit, kenapa aku tak sihat. Bila orang sihat ini berkongsi dengan orang sakit, dengan menolong, membantu, mengembirakan dia, maka dia pun seronok. Dia pun tenang. Dia redha dengan keadaan dirinya. Yang menjadikannya ialah orang yang kaya, orang yang sihat, dia sombong depan orang sakit. Dia sombong depan orang miskin. Dia duk nunjuk ke orang miskin ni, merasa tekanan dia. Kalau dia tak dapat, maka dia ditunjuk-tunjukkan pula. Dia hina-hina. Maka akhirnya berlaku jenayah. Kata-kata yang terlibat dengan merompak orang miskin. Kerana mereka melihat orang kaya, kami perlu ajar dia dengan mencuri, merompak. Kami akan takutkan hidup mereka. Makanya orang kaya mencurigai orang miskin. Dan mereka membina rumah jauh. Mereka cuba sekat akses laluan. Manusia menemui mereka. Mereka mula ada bodyguard, senjata api. Walau mereka boleh selamatkan keadaan mereka dengan menyantuni manusia semuanya. Tentang sebaik-baik benteng harta bagi orang kaya ialah orang miskin. Sebaik-baik benteng dia. Maka bila mana dia pemurah, dia telah menjadikan semua orang miskin ni bodyguard dia. Tanpa dia bayar upah. Semua masyarakat ni jaga dia. Tanpa perlu ditutup pagar dia. Atau tanpa perlu dia bersendirian. Kerana mereka semua adalah
orang-orang yang menyayanginya. Sebab itu bila Allah Ta'ala mewajibkan zakat pada orang kaya, bukan menggalakkan sedekah, supaya adanya kasih sayang antara orang miskin dan orang kaya. Isu yang penting ialah kasih sayang. Tetapi bila ada kasih sayang, maka itulah kebaikan yang kita dapat dalam masyarakat. Ya, orang miskin ni dia sayang pada orang kaya. Dia tak fikir pun dia sayang orang kaya ni, baik, berbakti. Maka bukankah dia menjadi protection yang paling baik yang Allah redha? Ini protection yang Allah redha. Maka sebab itulah bila dalam kehidupan kita, bila Syekh Abdul Qadir nak bawa kepada kita, muamalah kita dengan Allah jangan berkira-kira, jangan disekat-sekat, jangan didiskaunkan sendiri, maka lakukan sepenuhnya. Walaupun beliau Syekh Abdul Qadir beri contoh dalam bab sedekah. Kerana bab sedekah ni memang kita selalu akan diskaunkan diri kita. Maksudnya kita niat dari rumah nak sedekah RM100, sampai tengah jalan jadi RM50. Jadi dia diskaun sendiri. Dah tabung depan mata tu jadi RM10. Dengan cepat. Cuba tuan-tuan letak satu niat. Kalau bab harta, saya nak beri ke mak saya RM500. Tuan-tuan niat hari ni, tuan-tuan buat minggu depan. Tengok dia jadi berapa. Daripada 500. Kerana sebab itu Allah Ta'ala suruh, bila kita niat nak buat kebaikan, buat cepat sebelum niat tu berubah. Sebelum kita mungkin ada urusan lain yang menyibukkan, lalu kita pun terhalang buat. Kalau betul nak buat baik, buat segera. Fastabiqul khairat. Kalau saya katakan sebagai contoh mujahadah, kalau tuan-tuan ada satu niat lah, niat saya nak letak sedekah RM500. Tak kira tuan-tuan nak bagi ke mak ayah ke, nak bagi ke nama madrasah ke, nak bagi orang miskin ke, nak bagi orang yang memerlukan, letak 500. Tahan niat tu seminggu. Kita nak tengok lepas seminggu jadi tak 500. Dia tahan. Last kali tinggal RM50. 10 hampir sebahagian besar didiskaunkan. Tuan-tuan jangan diskaunkan kebaikan untuk kita. Maksud ini perkataan jangan berkira dengan la tuhsi. Jangan simpan untuk tidak membuat kebaikan, dan si Allah juga simpan kebaikan Allah untuk tak beri pada kita. Okay, sebab itu dalam hidup ni dengan tempoh yang sekejap, kita semua tuan-tuan duduk dalam penjara dunia sekejap je. Dalam penjara dunia ini kita tak boleh berangan banyak. Sekejap nanti kita mungkin dibebaskan, dan kita akan mati. Tetapi nilaian kita ialah apa yang kita buat dalam penjara tu. Penjara dunia ini, nilaian kita apa yang kita lakukan. Kalau orang duduk dalam penjara, perkara yang paling besar dia kena ada untuk dikekal tenang dalam penjara ialah sabar. Itu perkara paling besar dia kena ada. Siapa pun duduk dalam penjara dia tak ada sabar, maka dia akan teruk dalam penjara tu. Sama juga kita bila duduk kat dunia ni penjara, sifat paling besar yang kita kena ada sabar. Dan sabar itu dengan pecahannya. Pertama, sabar dalam buat baik. Tentang buat baik ni kena sabar. Sebab kita tak nampak kesan hari ni. Tapi kerana kita istiqamah, kita akan nampak juga kesannya. Dan macam orang pergi gym. Orang kalau pergi gym, dia tengokkan badan orang besar-besar, sado-sado. So, dia pun main gym. Anggapan dia hari ni dia main, esok besar badan dia. Dia pun main angkat besi 20 kilo, 30 kilo. Dia pumping lagi. Dia itu dia ni. Tengok cermin 10 kali dah ni. Tengok cermin. Dia tak mungkin besar esok. Bangkali esok dia masuk uap. Kenapa koyak semua tisu dia. Akhirnya dia kata tak ubat dah Ustaz, tak nak main dah. Ingat sihat jadi lagi teruk. Sebab dia main sehari je. Tapi dia nak kesan mendadak. Yang seorang lagi main seminggu. Sekali main 7 jam, 9 jam. Pun sama. Dia tak cerdik bila dia main 9 jam. Dia merosakkan dirinya. Ada seorang lagi hamba Allah, dia main 20 minit je sehari. Tapi dia setiap hari dia main. Sampai 2 bulan, 3 bulan. Maka orang ni yang nampak perubahan hidup. Orang ni yang nampak perubahan. Maka kita tengok dia tak perlu 9 jam. Even dia tak perlu pun angkat sampai beban 100 kilo. Tak perlu untuk dia kuat. Dia cuma perlu istiqamah dan sabar. Setiap hari dia pergi macam budak sekolah pergi, masuk pukul 8, dia keluar pukul 12. Macam budak tadika.
Dia pergi, dia angkat ni sikit. Lepas dia pergi berbulan dia pun nampak lain. Dia makin cergas, makin sihat, makin kuat. Badannya makin baik. Misalnya. Sama dalam hal agama. Kita tuan-tuan bukan suruh buat agama selepuk macam tu, lepas tu tak buat-buat. Kita kena istiqamah buat. Dan istiqamah ini perlukan sabar. Sabar. Saya kena sabar untuk salat subuh dan tempoh berapa puluh tahun ini. Sampai saya bertemu Allah. Kita akan dapat rasa kesannya. Ya, kesan pertama yang kita dapat rasa ialah kita mampu bangun awal. Bukan kita mampu bangun sebelum subuh. Bukan azan subuh menjadi alam pada kita. Dengar azan kita mungkin bingkas laju cepat. Dah subuh. Sebab dah terbiasa bangun macam tu. Dan kita mula biasa solat berjemaah. Kalau kita tak solat jemaah, kita rasa kekurangan. Rasa kurang. Rasa tak sempurna. Dan kita pun dah biasakan diri kita dengar kuliah. Kalau tak dengar kuliah, kita mula rasa kosong. Tak ada apa. Seperti dalam hidup kita ni tak ada pengisian. Kosong. Maka itu kesan daripada kebaikan kita buat. Bila kita mula merindu kebaikan yang kita buat, berarti kita dah istiqamah. Saya hari ni biasa zikir 1000 kali, tak zikir. Kita rasa macam bersalah. Itu kesan istiqamah kita. Kita akan menyalahkan diri kita. Akhirnya kita akan buat balik. Saya dah biasa sedekah hari Jumaat. Tiba, minggu ni tak ada Jumaat. Sebab saya musafir sebagai contoh. Maksud saya tak ada solat Jumaat. Musafir. Saya rasa macam ada kekurangan. Yang kebiasaan hari Jumaat saya buat benda ni. Saya tak buat kerana kesibukan musafir. Maka kita akan buat double lagi. Kenapa? Kesan istiqamah. Saya dah sebut tadi bahawa dunia ni tuan-tuan penjara kita. Dan penjara sifat paling utama kita kena ada sabar. Tak ada benda lain yang perlu ada. Sabar. Maka sabar kita nak buat taat satu. Yang kedua, sabar kita tinggalkan maksiat. Sabar. Kerana Allah janjikan setiap maksiat tadi ada kesan buruk pada kita. Maka jangan sampai kita buat perkara tersebut. Kerana dia akan merugikan kita. Muamalah orang khawas kepada Allah. Mereka akan berusaha sungguh-sungguh jangan buat maksiat. Kerana itu akan menjatuhkan kedudukan mereka daripada pandangan Allah. Allah dah pandang kita elok-elok, dah baik, tiba buat maksiat. Maka kita dah jatuh daripada pandangan Allah. Orang yang jatuh daripada pandangan Allah, maka pertama kesan dia akan rasa dia mula kurang kemanisan dalam ibadat. Itu pertama dia akan rasa. Bila pandangan Allah tadi tak lagi kita dapat, maka perkara pertama kata ulama yang akan hilang kemanisan ibadat. Dan yang kedua, kita akan rasa ibadat itu makin membebankan kita. Rasa macam susah nak ngaji tiap-tiap hari. Kalau saya tak ngaji kan bagus. Macam ada masa lapang banyak. Kalau dia ngaji 5 minit je. Tapi dia rasa kalau tak buat, dia rasa macam ringan. Allah tukarkan ibadat tadi, asalnya sebagai satu hiburan untuk dia, jadi beban. Akhirnya dia mula rasa seronok tak buat. Itu sebenarnya pandangan Allah sudah jatuh. Tak ada lagi pandangan. Allah tidak memandangnya. Dan yang ketiga, dia mula melambatkan buat. Tadi dia ada rasa beban, kemudian dia mula lambat buat. Lambat. Yang patut biasa buat pukul sekian, dia pukul lebih lambat. Dan yang keempat, dia mula meninggalkan perkara sunat dia. Dia tak akan tinggal wajib dia, sunat dia tinggal. Tetapi orang-orang khawas, bila mana mereka dihukum dengan meninggalkan yang sunat cukup, itu tanda dosa mereka di sisi Allah. Kita kan sunat maknanya buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Kan itu yang kita belajar dalam kitab usul fiqh. Itu orang ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kita baca dalam syarah waraqah ataupun dalam kitab usul, kitab waraqah. Itu bila mana kita buat baik kita dapat pahala, kalau kita tinggal tak dapat apa-apa. Bukankah itu definisi sunat? Tapi bagi orang khawas, bila tertinggal perkara sunat itu hukuman Allah. Sebab itu kata Hasan Basri, tidaklah seorang itu tinggal qiyamul lail melainkan disebabkan dosa dia. Tentu bukan tinggal subuh. Tinggal qiyamul lail. Bukan Hasan Basri bila pernah satu ketika beliau lewat tahajud. Biasa tahajud 2 pagi, lewatlah 2.30. Dia kata yang melewatkannya ialah dosa aku. Tuan-tuan terus mereka nampak dosa. Kita sunat je kan Ustaz? Sunat je kan? Duk main kan tu. Kan sunat je. Dia ada je, dia ada kan, habis. Akhirnya ditinggal banyak perkara sunat yang pernah dia buat.
Hatta dia pernah istiqamah. Dia dah tinggal mengaji Quran, tinggal selawat biasa buat, tinggal. Dia dah biasa sedekah subuh, dia tinggal, itu dia tinggal. Tapi dia cuma kata kan tak dosa. Kita katakan betul, memang tak dosa pun. Tak ada orang pun kata berdosa. Dan kita takkan ubah hukum tadi menyatakan tak berdosa. Tapi kita kena ingat dari sudut pandangan Allah pada kita. Tentang ambil contoh gini lah, kalau kita ni suami isteri. Kita suami isteri. Dah jadi biasa kita nak kerja, bini kita cium tangan kita. Nak kerja, bang nak dah kerja, cium tangan. Hari tu dia tak nak cium tangan kita. Bukan wajib pun. Kita rasa sesuatu. Bini aku dah tak sayang aku apa. Dia boleh rasa tu, sensitif. Dah masuk umur tua ni. Dah tua-tua lagi lah sensitif. Mungkin bini ni sibuk sikit. Bini dah tua-tua ada buah asir pula. Duduk bila air lama sikit, suami nak kerja. Tapi dia rasa macam kekurangan. Dia sebelum tidur bini dia kacau air. Tiba tak kacau air, cik hati dia. Tu boleh mengajuk. Kenapa? Padahal benda tu bukanlah benda penting. Dia tak minum air sebelum tu. Tapi oleh kerana dah biasa, bila orang biasa buat benda tu, dia tak buat, kita rasa ada sesuatu dia. Ada masalah dia. Demikian juga tuan-tuan sekalian, bila kita sebut pandangan Allah. Tuan-tuan dah biasa buat benda sunat-sunat ni. Banyak sunat. Alhamdulillah Ustaz saya duk belajar sunat. Sunat dalam sunat-sunat harian. Saya tip satu-satu saya buat. Sunat-sunat harian daripada bangun tidur sehingga tertidur. Wa imma sunat doanya, wa imma sunat pergerakannya, wa imma sunat perbuatannya. Saya dah senarai, saya dah checklist saya. Tiba-tiba tertinggal yang ni, tertinggal yang ni. Tertinggal banyak. Ketahuilah itu tanda pandangan Allah dah jatuh. Mana kita dah jauh. Sebab itu kita bimbang kebaikan kita buat kurang. Inilah dia hukum muamalah dengan Allah. Bila hukum muamalah, kita nampak kita rugi. Sebagai orang khawas, kalau orang tu dia memang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menghukum diri dia. Kan dia meninggalkan perkara tersebut. Ketika mana orang-orang yang tertentu dia cuma hukum diri dia waktu meninggalkan perkara yang wajib. Orang khawas, dia akan menghukum dirinya waktu meninggalkan perkara sunat. Dia mesti hukum. Kalau hari ni tak baca Quran sejuzuk, yang biasa dibaca dia esok baca 2 juzuk, mungkin dia khatamkan esok. Oh, semalam tak baca, sibuk sangat. Tak apa, hari ni saya akan iqab diri saya akan takdib ataupun hukum diri saya nak khatam Quran. Saya tak nak ke mana-mana. Tutup telefon saya nak baca Quran kerana kelalaian saya semalam. Dan patut kita buat macam tu. Kalau kita nak dapat balik pandangan Allah, Allah tidak akan memandang seorang hamba sehingga dia menghukum dirinya atas kesilapannya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh hukum kita. Tapi Allah lebih suka kita hukum diri kita sendiri. Contoh ginilah tuan-tuan, kalau ada seorang anak, dia buat salah. Dia pun datang jumpa ayah dia, ayah saya salah, dia ambil rotan, dia rotang dia sendiri. Ayah dia kata, dah jangan rotang diri, dia akan ambil. Patutnya ayah dia rotang dia. Tapi dia bertindak rotang diri dia sendiri, maka si ayah ni akan hentikan dia. Jangan. Ayah dia perlu kesian. Maka diberikan rahmatnya. Sama juga kita tuan-tuan, waktu kita buat salah, hukum diri kita. Bukan suruh hukum macam pikul kabadi tu. Bukan suruh hukum suruh cocok-cocok badan. Bukan. Islam mengharamkan penderaan fizikal macam tu. Islam mengharamkan. Tapi hukum kita ialah kita buat kebaikan yang kita tinggal. Satu ketika bila salah seorang isteri Rasulullah SAW, dia hantar makanan pada Rasulullah SAW. Tapi dia hantar makanan bukan pada giliran dia. Ini cerita cemburu lah sikit-sikit, supaya kita tahu ni perempuan dan dengan cemburunya memang adik-beradik. Maka bila salah seorang isteri Rasulullah ni pandai masak, namanya Safiyah radhiyallahu ta'ala anha, dia pandai masak. Maka dia pun bila masak-masak, dia pun bagi. Tapi waktu dia bagi tu giliran Aisyah. Maka bila Aisyah ambil tu, gigi tangan, gigi jatuhkan, pecah. Lalu kata Rasulullah, ganti balik hidangan macam tu dan pinggang macam tu, ganti balik. Pergi masak. Kau masak balik lauk tu dan juga pinggang tadi. Itu cara ganti kebaikan. Itu bukan cara kita pukul, tak. Bila seorang tadi dia kurangkan kebaikan ataupun dia tak buat satu kebaikan atau dia halang satu kebaikan, dia kena buat kebaikan yang sama. Kebaikan yang sama.
Maka Aisyah kena masak makanan tu, tak cari pinggang tu sendiri. Maka begitu cara kita katakan membalas balik kekurangan yang kita buat. Jadi kalau dalam hidup kita sekian ada benda-benda baik biasa kita buat, kita dah tak buat, kita kena hukum lagi kita. Buat sesuatu untuk kita dapat balik pandangan Allah SWT. Sebab itu mereka ini, kata Syekh Abdul Qadir, mendapati pintu Allah sentiasa luas. Mereka tak akan masuk separuh, mereka akan masuk semuanya. Kita kalau lihat janji Allah ni luas, maka kita nak ambil janji Allah semuanya, kita tak nak ambil separuh. Kita nampak pintu Allah terbuka, maka kita nak masuk semuanya, tak nak masuk separuh. Tak nak masuk separuh, masuk semuanya. Kita tak nak masuk sebelah kaki, kaki sebelah lagi kat luar. Kita nak masuk dua belah kaki, dan kita nak masuk ke dalam. Inilah pintu Allah yang terbuka untuk kita mendapat kebaikannya. Kemudian Syekh kata, muafakat dengan Allah dan semua perkara. Cinta Allah, atas sebab cinta Allah, kamu cinta makhluk yang cinta Allah. Dan bersetuju dengan Allah, yang muafakat dengan Allah dalam urusan manusia. Jangan setuju dengan manusia dalam urusan Allah. Maknanya, kalau Allah Ta'ala perintah benda tu, kita akan buat benda tu pada manusia. Jangan orang yang suruh kita buat benda yang bertentangan dengan perintah Allah. Saya tak akan bersetuju dengan manusia dalam perkara Allah. Nak buat benda-benda yang Allah perintah, kena setuju orang dulu. Setuju tak? Tak setuju, saya tak nak buat. Jangan. Benda-benda yang Allah perintah, saya akan buat tanpa persetujuan. Seorang suami tak perlu nak ke masjid, hanya nak dengar keizinan seorang isteri. Abang, hari ni boleh pergi. Esok tak boleh pergi. Saya buat kebaikan, saya tak perlu keizinan. Bila kita buat kebaikan, kita kena tahu, oh, sebahagian besar tidak boleh halang kita. Sebahagian besar. Walau ada beberapa orang boleh halang kita, kerana yang dihalang tadi, kita akan dapat pahala lebih besar daripada kita buat. Jadi kalau kita cerita mak ayah kita, mak ayah, bila dihalang kita buat suatu benda yang baik, baiklah, lagi mana benda itu tak bersifat wajib, maka ketika itu dengar cakap dia lebih wajib daripada buat benda sunat, maka kita dapat pahala banyak. Saya nak buat umrah sunat, mak saya jangan pergi. Jangan pergi, nanti kau kena kuarantin, mak susah. Kau pun payah nak tengok mak, misalnya, maka jangan pergi. Pahalanya lebih besar daripada pergi. Kita cuma akan dengar orang yang menghalang, ya Allah beri izin dia halang, dan kadang pahalanya lebih besar kerana dihalang tadi. Bila seorang isteri, suami ada hak untuk halang dia puasa sunat. Suami kita tak boleh puasa lagi ni, saya nak ajak orang makan. Tak boleh bang, saya nak puasa. Hari ni kan hari Isnin, hari ni kan hari Khamis contohnya, hari ni kan hari sekian-sekian kelebihan. Suami tak payahlah, saya nak ajak orang makan. Maka kelebihan makan bersama suami lebih besar daripada pahala puasa sunat. Sebab Rasulullah menyatakan, la tasumul mar'atu bighairi izni zawjiha, wa fi riwayatin wa huwa hadirun. Tak boleh seorang wanita berpuasa tanpa izin suami dia, atau ketika mana suaminya hadir. Maksudnya bila suami dia ada kat rumah, dia tak boleh puasa sunat, dia kena layang suami. Tapi kalau suami dia musafir ke mana-mana, maka dia boleh puasa walaupun suami tak izin, sebab tak ada sebab. Kalau suami duduk rumah, dia kata awak jangan puasa. Kalau awak puasa, makanan semua tawar belakang. Yang kedua, awak mesti cerita pening kepala bang, angin naik tak kepala, angin naik tak kepala. Puasa, abang masak-masak sendirilah bang. Maka itu bukan satu benda kebaikan. Kalau si isteri dia berpuasa, maka dia pun cerita angin naik atas kepala lah, angin naik perut lah. Saya puasa hari ni, semua kerja rumah abang buat lah, saya puasa semua. Jadi anak-anak tu abang handle semua. Suami pun tengok, macam ni benda sunat bahaya ni, mudaratnya lebih banyak. Dek kerana dia puasa sunat, semua benda jadi tergendala, kebaikan. Bukan lebih utama pada itu suami dia. Suami dia pegang-pegang sikit, apa pegang-pegang puasa ni. Dia ingat pegang tu makruh orang kali. Pegang tu pahala lebih besar daripada dia puasa tu. Isteri tak boleh menghalang suami nak pegang. Kita tak boleh bang, abang yang pegang-pegang, geli lah saya ni. Tua-tua ni pegang geli. Saya nak puasa hari ni. Jangan kacau-kacau saya ni. Saya nak jadi sufi, nak jadi tok wali ni. Dan ini benda yang kalau dia memahami fiqahnya atau memahami hukum ni, dia tak akan buat. Sebab itu kita dalam muafakat manusia, boleh pada apa yang Allah perintah, saya akan bersetuju. Kalau perintah syarak suruh saya bermusyawarah dengan mak saya, mendengar pandangan mak saya akan bersetuju. Walaupun pendapat mak saya rasa macam tak berapa bijak,
Saya setuju kerana keberkatan. Dan selalu orang melihat pendapat yang paling ampuh, paling padu. Tapi ada setengah orang, tuan-tuan, kita tak perlukan pendapat yang padu daripada dia, tapi kita perlu pendapat yang berkat. Ada kelompok, tuan-tuan, bila bermesyuarat nak cari pendapat yang paling tough, yang paling sadid. Betul, kita syuarat. Itu orang lain. Tapi bila kita bersyuarat dengan mak ayah kita, cerita keberkatan mula timbul. Yang baik apa yang dilihat oleh mak ayah kita. Walau rasa macam tak bijak ni, tak bijak misalnya, tapi cuba untuk sesuaikan. Dan kedua ialah guru-guru kita. Walau rasa macam pendapat untuk guru kita macam tak betul je ni, tak ikut dia. Selagi mana bukan perkara haram, selagi mana bukan perkara bertentangan, ia pendapat, ikut jauh lebih baik. Andai kata salah sekalipun, misalnya salah benda tu, maksudnya tidak mendapat natijah macam kita nak lah, tak dapat, maka sebenarnya ia tak akan mengurangkan kebaikan kita. Sebab keutamaan kita dengan guru itu yang lebih utama. Keutamaan kedudukan kita di sisi mak ayah itu lebih utama daripada segala-galanya. Maka pasti kekurangan kita akan ditopak dengan doa mereka. Kita dah ikut cara mak kita. Mak kita cadang, kau buat bisnes macam ni, kita buat rugi. Kita cuma cerita, mak cadang saya dah ikut, rugi mak, tak apa, nanti mak doa malam ni. Dia akan topak balik dengan doa. Dan doa mak mustajab, doa ayah mustajab, dan doa guru pada muridnya mustajab. Maka kalau pendapat-pendapat yang saya katakan bukan persoalan halal haram, kerana halal haram tak ada orang boleh ubah. Kataan halal dan haram tak ada orang boleh ubah. Perkara-perkara yang berkait dengan urusan duniawi, urusan-urusan yang syarak berikan keizinan tertentu, maka saya lebih melihat kepada keberkatan lebih daripada idea yang bernas. Keberkatan, kalau pemak saya tak bagi idea yang terbernas, saya mesyuarat dengan para profesor. Ni profesor ulung, profesor negara, profesor diraja, semua ada nak mesyuarat dengan saya. Tapi mak saya pun nak cilak juga, mak pun nak mesyuarat dengan kau. Misalnya, saya kata muka mak saya. Sebab keberkatan ada pada dia. Dan tak ada pada orang ni. Walau dia cerdik, dia ada pendapat. Keberkatan utama saya maksudkan. Maka kali itu kita lihat ramai orang-orang yang berjaya, di belakangnya ada ibu dan ayah dia. Di belakangnya mesti ada ibu ayah. Dan di belakangnya mesti ada guru-gurunya, ulama-ulama. Kata Muhammad Al-Fatih yang berjaya menawan Konstantinopel, kan di belakangnya ada ulama dia yang didik dia. Walau Muhammad bin Fatih ni juga seorang ulama, tapi dia ada guru yang lebih utama. Salahuddin Al-Ayyubi, dia menang dalam perang Salibiyah ataupun mengembalikan Baitul Maqdis. Di belakangnya juga ada guru besar dia, Al-Imam Ibn Asakir, guru besar yang memantau dia. Walau Salahuddin juga seorang ulama besar. Bahkan bila gurunya tak ada, dia mengajar. Untuk guru dia ada urusan di luar, maka dia akan mengambil alih tempat duduk gurunya untuk mengajar. Dia bukan calon-calon orang. Sebab yang memimpin kemenangan umat Islam ialah mereka yang merupakan para alim ulama. Bila Allah beri pada seorang ulama itu dunia dan agama, itu tanda kemenangan. Allah beri pada dunia dan agama. Maka Salahuddin seorang ulama, Muhammad Al-Fatih seorang ulama, diberikan kepadanya dunia dan agama. Maka inilah yang akan bawa kemenangan kepada umat Islam. Kemudian kata Syekh, dikatakan terpatah-patah. Siapa yang terpatah-patah? Tercantum. Siapa tercantum? Apa maksud istilah ini yang masyhur dalam kalam sufi? Terpatah-patah maknanya bila seorang tu tidak muafakat dengan Allah, maka cerai-berai urusan dia, hancur lebur urusan dia, tak tersusun kehidupannya. Tapi bila seorang ikut Allah, maka tercantum urusannya. Semuanya dia akan saling kait mengait, mengukuhkan. Daripada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada masyarakatnya, dia bercantum menjadi satu komuniti yang hebat. Tapi kalau seorang membelakangi Allah, segala urusannya akan terpatah-patah. Maksudnya dia macam sibuk. Yang ni macam tak ada kaitan dengan ni tak ada kaitan dengan ni. Maka dia perlu masa yang banyak untuk selesaikan setiap perkara. Kalau hal agama kita tercantum-cantum, tuan-tuan, kita dengan didik isteri kita dah didik anak-anaknya, maka kita dah selamat masa kita. Semua urusan rumah tangga isteri kita dah handle semua. Dan kita cakap dengan seorang manager kita handle semua urusan kita. Akhirnya kita dapati masa kita banyak. Kenapa? Saya tak perlu uruskan semua. Kerana urusan saya tercantum-cantum.
Saya just petik yang ni, nyala semua. Saya cuma pemegang Swiss. Saya tekan yang ni, 10 lampu nyala. Saya tekan yang ni, 10 mesin bergerak. Saya tekan yang ni, ini berjalan. Itu kehidupan orang yang dekat dengan Allah. Sebab itu antara kelebihan orang dekat dengan Allah, Allah Ta'ala berkati masa dia. Dia jadi macam banyak masa. Kita pun fikir, macam mana dia boleh banyak masa? Kita baca novel pun seminggu tak habis lagi. Novel kita. Dia baca kitab tu, kemudian karang kitab, kemudian buat kemudian. Dia masa tu macam dia sendiri boleh ambil masa orang lain. Tapi demikian Allah beri keberkatan yang kita tak boleh nak hitung. Kita tak reti nak faham macam mana keberkatan masa tu dia dapat. Kerana Allah telah mencantumkan semua urusan dia. Akhir semua benda dia boleh buat dalam satu waktu serentak. Ketika mana kita perlu masa yang banyak untuk buat semua perkara. Akhirnya kita kalah dengan masa. Tetapi mereka menang mengatasi masa. Tetapi antara kita dan masa seperti peperangan. Sama ada kita menguasai masa atau masa menguasai kita. Sebagaimana kalam sufi yang disebut oleh Imam Syafi'i, al-waktu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka. Masa itu umpama pedang. Yani kamu berperang dengan masa. Kalau kamu tidak berjaya mengalahkan masa, masa mengalahkan kamu. Akhirnya kita saya tak ada masa. Kerana masa sudah mengalahkan dia. Ini kata saya banyak masa. Kan dia menang menguasai masa. Akhirnya dia boleh buat beribu perkara bermanfaat untuk umat. Bukan untuk diri dan keluarganya. Kemudian Syekh menutup dengan kalam dan kata-katanya. Kaum khusus itu sentiasa berada di sisi Allah. Sentiasa bersama dengan Allah. Sentiasa menyokong Allah SWT. Maka dia tak peduli siapa pun caci dia. Dia tak takut siapa pun dalam melaksanakan syariat Allah SWT. Kerana dia percaya akan janji Allah. Sebagaimana kisah Abdullah bin Mubarak. Apa pun kita buat kepada perintah, seluruh perintah Allah, kita tak akan disia-siakan dalam hidup. Allah akan menjaga segala-galanya. Bukan menghilangkan segala ketakutan. Dan juga menjaga semua benda yang kita bimbangkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.